Tahukah anda bahawa majikan syarikat boleh didakwa sekiranya pekerja atau pihak bersekutu menerima rasuah bagi kepentingan syarikat? Di bawah Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 pindaan 2018 yang telah dikuatkuasakan bermula pada 1 Jun 2020 mendorong organisasi komersial agar mengambil langkah yang wajar dan selari bagi memastikan perniagaan dijalankan dengan integriti, tentunya bebas rasuah. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan organisasi komersial? Dan bagaimana pula dengan garis panduan tata cara mencukupi bagi akta ini? Ikuti kupasan lanjut dalam sesi soal usahawan pada 24 Mac 2021 jam 11 pagi hari Rabu bersiaran secara langsung di Facebook SME Corp Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan rakan-rakan pendengar yang mengikuti sesi ini pada hari ini baik-baik belaka. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman semua, edisi soal usahawan kali ini adalah istimewa kerana ia digabungkan dengan program bicara integriti anjuran SME Corp Malaysia. Bagi pendengar-pendengar yang mengikuti secara live sekarang, saya pohon agar tekan like page FB SME Corp dan juga share kepada rakan-rakan anda. Kalau boleh dalam ruang komen tu tulislah soal usahawan. Tag kepada rakan-rakan anda supaya kita boleh berkongsi kepada seramai yang mungkin apa yang kita nak bincangkan hari ini dengan seorang penceramah yang kita bawa khas daripada SPRM. Tuan-tuan dan puan-puan boleh hantar ataupun lontarkan soalan melalui sesi ini dalam ruangan komen supaya kita boleh bertanyakan kepada pihak yang penceramah pada hari ini untuk dia menjawab dan memberi pencerahan sewajarnya kepada semua pendengar sekalian. Tuan-tuan, topik yang kita akan kupaskan pada hari ini ialah mengenai rasuah liability korporat. Umum sedia maklum, Seksyen 17A Akta SPRM 2009 pindaan 2018 telah berkuat kuasa 1 Jun 2020. Apakah itu Akta 17A? Kita akan dengar sebentar lagi. Jadi pada hari ini, kita bawakan pakar dalam bidang ini, iaitu penceramah kita, Tuan Muhammad Nur Luqman Samingan, penolong kanan Pesuruhjaya SPRM. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah Tuan. Tuan apa khabar? Alhamdulillah baik Tuan. Hari ini kita akan berkongsi bersembang-sembang Tuan, berkongsi-kongsi dengan pendengar kita melalui FB SME Corp. Hari ini bukan nak tangkap orang Tuan. Hari ini kita nak mendidik orang. Betul Tuan? Kita nak tangkap hati orang, kita tangkap hati orang. Orang takut tu uniform biru sekarang. Tapi hari ini kita mendidik, kita nak beri kesedaran kepada masyarakat dan pihak syarikat apakah elemen ataupun isi dalam akta yang seksyen yang digubal ini dan apakah kepentingannya kepada masyarakat dan juga negara. Sebagai mukadimah Tuan, jenayah rasuah kini menjadi musuh utama negara. Kerajaan dan SPRM berusaha dengan gigih sedaya upaya bagi mengekang aktiviti ini. Jadi mungkin Tuan boleh terangkan sikitlah apakah masuk rasuah dan bagaimana ia wujud dalam masyarakat kita. Silakan Tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan yang alhamdulillah mungkin terima kasih kerana sudi melapangkan masa untuk bersama-sama dengan kami SME Corp gabung dengan SPRM. Bukan kata tadi Tuan Zahiran cakap tadi, bukan nak tangkap orang. Tak, kita hari ini kita nak pesan-pesan dulu. Jadi kita pesan-pesan dulu, mudah-mudahan menjadi ingatan. Jadi kalau dah bagi ingatan, masing-masing dah ingat
tak perlulah kami nak menangkap orang-orang itu, tuan-tuan dan puan-puan. Tak best pun tangkap orang ni sebenarnya. Jadi bila kita sebut pasal rasuah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu saya mohon izin untuk share sikit lah. Saya ada sediakan orang kata, bukanlah orang kata apalah, macam adalah nota-nota sikit untuk sebagai perkongsian untuk tuan-tuan dan puan-puan supaya dapat faham apa yang cuba saya sampaikan. Jadi saya akan cuba share sebentar lagi. Okey. Saya rasa tuan dapat tengok apa yang saya cuba kongsikan. Nampak? Okey, sila. Okey. Ya, tuan. Jadi tuan ada tanya tentang apa yang dikatakan sebagai rasuah. Jadi kita masa tak banyak, lebih kurang dalam 1 jam. Jadi bahasa mudahnya adalah bila kita sebut pasal rasuah ini, tuan-tuan dan puan-puan, penting untuk kita faham rasuah ini difahami dari segi kacamata undang-undang. Maksudnya kalau kita buat, mereka perbuatan itu melanggar undang-undang yang sedia ada. Jadi banyak di antara kita faham rasuah itu bagaimana mengikut sumber pembacaan masing-masing. Kalau dibaca sumber bacaan yang sedemikian, maka ianya membentuk pemahaman tuan-tuan dan puan-puan. Itulah yang tuan-tuan faham apa yang dikatakan sebagai rasuah. Tetapi pada hari ini, apa yang saya akan kongsikan ini adalah mengikut undang-undang apa itu dikatakan rasuah. Tapi janganlah tuan-tuan kata bila saya nak kongsi ini, rupanya macam ni, macam ajaran sesat. Ya tidak, bukan ajaran sesat. Tetapi inilah satu pemahaman yang perlu saya rasakan dijelaskan supaya tuan-tuan faham apa itu rasuah mengikut undang-undang. Jadi untuk mudah, sebenarnya rasuah ini boleh kita rangkumkan, kita ringkaskan dalam begini. Penerimaan ataupun pemberian suapan secara rasuah bertujuan supaya seseorang itu melakukan atau tidak melakukan apa-apa perbuatan yang ada kaitan dengan tugas rasmi dia, tuan. Jadi, tuan-tuan dan puan, kat sini saya highlight ada 2 perkataan yang kita semua kena faham. Itu pertamanya perkataan suapan dan keduanya secara rasuah. Kerana apa-apa yang berkaitan dengan suapan dan apa juga yang berkaitan dengan secara rasuah itu, itulah yang akan akhirnya kita akan lihat sama ada perbuatan itu sama ada ianya salah ataupun tidak salah. Maksudnya kalaulah orang itu terima suapan, salah atau tidak bergantung kepada secara rasuah itu. Jadi izinkan saya berkongsi. Ini adalah bentuk suapan yang ditafsirkan dalam Akta SPRM. Ini sebahagian saja tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan tengok wang, hadiah, jawatan, diskaun, bonus, perkhidmatan, upah. Ada alang kat situ. Kalau orang tanya saya alang apa, tuan-tuan kita semua zaman digital kan, boleh guna telefon pintar masing-masing, cuba cari maksud alang tersebut. Jadi saya nak tanya, saya ingin lontarkan satu persoalan. Adakah menerima suapan ataupun memberikan suapan itu sahaja? Maksudnya, adakah sekadar menerima suapan ataupun memberi suapan itu merupakan satu kesalahan mengikut undang-undang? Undang-undang menyatakan ini sebenarnya kalau kita menerima ataupun memberi suapan dan ianya tidak dilakukan secara rasuah. Secara rasuah itu apa, tuan-tuan? Niat. Niat itu disertakan dengan secara rasuah. Jadi semua kena faham kesalahan rasuah adalah kesalahan jenayah. Kesalahan jenayah itu secara mudahnya mestilah dilakukan mesti perbuatan yang salah disertai dengan niat yang salah. Niat yang berlawan, maksudnya perbuatan itu melanggar undang-undang. Jadi suapan, kalaulah contohlah orang kata, kalau saya tanya kan majoriti tidak akan mengaku pernah terima atau pernah bagi suapan. Kerana apa? Pemahaman kita sudah biasa. Kita baca di surat khabar, seorang itu dituduh kerana menerima suapan. Betul, tidak salah. Tetapi undang-undang kata suapan itu akan menjadi kesalahan jika diterima ataupun diberikan kalau ianya dilakukan secara rasuah. Jadi kat situlah kita kena bezakan. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, diskaun, jawatan, hadiah. Siapa kat sini tak pernah terima hadiah? Siapa kat sini yang tak pernah terima diskaun? Cuba beritahu saya. Kalau semalam Tuan Zahidan tengok kat television kan, empat tu dah dicanang-canangkan. Empat tu apa? Empat tu dah pakat-pakat nak tunggu supaya nak beli barang kerana masa tu dah ditawarkan diskaun yang hebat. Sekiranya diskaun itu merupakan satu kesalahan, maksudnya empat itu
adalah salah satu bentuk suapan yang melanggar undang-undang, nescaya ia tidak diberikan. Tapi kerana diskaun itu dibolehkan kerana apa? Kerana diskaun itu sebenarnya saya ke beli, Tuan Zahidan beli, tuan-tuan beli pun sama saja dapat. Tuan-tuan shopping kat Lazada, Shopee ni tak ada masalah lah. Semua orang dapat. Semua orang dapat. Betul tak? Maksudnya saya kalau contoh, saya beritahu kat orang, contohlah saya pergi kepada pembangun aplikasi. Saya ni pegawai SPM. Dapat lebih sikit lah. Akan dapat tuan-tuan sebab pukul rata. Tapi mana diskaun yang orang kata suapan ini menjadi satu kesalahan. Contoh, tuan-tuan pergi merentas negeri. Contoh. Pergi merentas negeri, kemudian orang kata nasib tak baiklah ikut lorong tikus contohnya, ingatkan tak ada sekatan jalan raya. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba orang tu tanyalah, Cik, mana borang rentas negeri? Alamak Cik, saya tersesat jalan, GPS ni bawa saya sesat sebenarnya. Oh, kalau macam tu Cik dah sampai sesat jauh sampai ke Perlis ni. Sesat macam mana ni? Tengok alamat dalam IC, orang Putrajaya kan, jauh sesat ni. Jadi sepatutnya dikenakan compound. Tapi kita ni biasalah orang-orang kita ni, tolonglah tuan, tolong tuan. Kita jadi kawan lah. Tuan saya bagilah sikit. Contoh, ambillah tuan RM50 buat minum-minum. Kasih diskaun sikit lah. Kalaulah saya bagi duit tadi, saya dapat diskaun compound tadi, maka diskaun itu adalah diskaun yang katakan bentuk suapan secara rasuah. Sebab apa? Sepatutnya compound tu kena RM10,000 contoh. Tapi sebab saya bagi RM50 dapat diskaun, katakanlah RM1,000 contoh. Ya? Itu adalah sekadar untuk memudahkan kefahaman. Antara bentuk-bentuk lain suapan yang mungkin tuan-tuan tidak sedar, orang lelaki lah tuan, Tuan Zahidan, kita sekarang dah pergi solat Jumaat ni, semangat dah. Tapi dulu-dulu saya ingat lagi, waktu solat Jumaat tu, siapa-siapa yang cerdas, siapa-siapa yang celik matanya, adalah tabung-tabung yang diedarkan. Masa itu kita akan keluarkan duit kita masukkan derma. Derma adalah salah satu bentuk suapan tuan-tuan dan puan. Tapi ini tidak salah kerana apa? Derma sekadar dan keadaan sedemikian hanyalah kita derma kepada tabung masjid kerana bertujuan itu orang kata kita nak amal jariah. Tetapi kalaulah tuan-tuan masukkan duit RM1,000 dalam sampul surat dalam tabung derma yang sama, tetapi dalam tu ada nota untuk siap pertimbangkanlah alamiah lagi nak raya, kalau lagi nak bulan puasa, saya nak dapat at least 1 hari lah bekalkan moral daripada syarikat saya. Itu orang kata sama bentuk kaedah menderma, tapi dua-dua tu tak kata P.Ramlee ada udang di sebalik mitiau tuan. Itulah apa yang saya nak katakan, itu bentuk sopan. Dan kemudian bagaimana yang dikatakan secara rasuah tuan-tuan? Inilah individu yang membuat tafsiran apa yang dikatakan sebagai secara rasuah. Saya buat ayat orang putih sikit, maaflah, tapi secara mudahnya apa yang dikatakan serasuah ini apabila orang itu melakukan suatu perbuatan, dia tahu perbuatan yang dilakukan itu salah dan dilakukan dengan rasa dan niat yang salah. Kan? Tapi niat ini tuan-tuan dan puan, bukan mudah untuk dizahirkan, bukan mudah untuk dilihat. Jadi mahkamah kata untuk orang kata mudah untuk tuan faham, biasanya untuk melihat niat seseorang kita boleh lihat daripada perbuatan orang itu sendiri. Contohnya tuan-tuan perempuan, kalaulah kita kan tak lama lagi nak bulan puasa, kenapa kita bangun 5.30 pagi? Kan waktu 5.30 pagi kita makan pula tuan-tuan dan perempuan. Kenapa? Sebab adakah kita bangun pagi sebab sarapan pagi? Kan tuan-tuan dan perempuan, 5.30 pagi kita tak sarapan. Tapi mungkin Sabah Sarawak tu mungkinlah orang Sabah di siang awal kan. Orang Semenanjung 5.30 pagi kalau sarapan tu bukan. Mungkin adalah orang yang sarapan 5.30 pagi standar alfian. Tapi secara amalan, bila kita bangun 5.30 pagi, maksudnya apa tuan-tuan? Kita makan sedikit, mungkin makan kurma, mungkin makan roti, minumlah air secawan, kita bersahur kerana apa? Kita berniat untuk berpuasa pada esok hari. Niat kita bangun pagi itu, maksudnya perbuatan bangun pagi dengan makan sedikit itu menunjukkan niat kita bahawa kita sebenarnya hendak berpuasa pada esok hari. Sama dalam kes rasuah tuan-tuan dan perempuan, untuk melihat niat rasuah itu, secara rasuah itu dilihat daripada perbuatan individu itu. Dalam kes yang dikupas ini berkaitan dengan isu derma politik yang pada akhirnya mahkamah kata derma yang dikatakan derma politik itu bukan derma politik kerana apa? Cara penerimaan derma itu tidak menunjukkan cara bagaimana seseorang itu menerima derma bagi pihak parti politik.
cara individu yang itu dalam kes ini menerima duit politik, duit lemak itu ketika beliau hendak keluar ke luar negara ketika itu. Dan apabila beliau pulang ke negara Malaysia, beliau diberikan kunci dan beliau lah orang yang boleh buka peti besi yang mengandungi baki bayaran duit tersebut. Dan dibuktikan di mahkamah bahawa beliau adalah orang yang ada kuasa untuk meluluskan pembinaan bank ketika itu di Kuala Lumpur. Ketika itu Kuala Lumpur di bawah Pentadbiran Negeri Selangor, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu adalah sedikit kepada rasuah mengikut kacamata undang-undang. Jadi selepas ni tuan-tuan dan puan-puan jangan risau kata apa nak makan suap ke, makan suap bini suap tu tak ada masalah, makan suap masa kata apa makan beradab semua tiada masalah. Tetapi yang penting tuan-tuan kena ingat, kat sinilah tuan-tuan kenapa saya kupas ini dengan lebih mendalam. Kerana apa? Kerana ada orang tanya, bagaimana kalau saya bawa klien saya pergi makan, saya bagi nanti Raya Cina, contoh saya nak bagi hadiah, bagi kurma kepada syarikat-syarikat, kepada klien saya. Kat sinilah yang akan tuan-tuan kena lihat. Kalau tuan-tuan nak bagi kurma, bagi limau mandarin, bagi keraian, entertainment, tuan-tuan kena lihat sama ada perbuatan itu jatuh atau tidak dalam kategori secara rasuah. Baik tuan, itu saja sekadar ringkas saja tuan. Okey, terima kasih. Saya harap penonton jelas apa yang terangkan oleh Tuan Lokman tadi, di mana ada kalau saya tengok tadi ada 8 jenis yang dikategorikan rasuah, dan juga yang paling keyword adalah niat. Niat itu yang menentukan sama ada elemen rasuah atau tidak di dalam aktiviti ataupun perlakuan yang dibuat oleh antara dua orang lah selalunya kan. Tak ada seorang-seorang rasuah kan. Jarang lah. Okey, rasuah ni juga berbagai nama lah. Macam Tuan kata tadi, under table lah, bawah table, duit kopi. Atas kita, saya ni atas table, kita bincang secara telus. Cik Kuman, kita atas table. Kita bincang secara telus apa yang SPRM tengok dari segi kesalahan-kesalahan rasuah yang berlaku di Malaysia. Cuma saya nak balik ke tajuk main topik pada hari ini, Tuan Lokman, iaitu mengenai di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009 pindaan 2018 mengenai liability korporat. So umum tahu yang saya maklumkan tadi diwartakan pada 1 Jun 2020. So apakah signifikannya pengubahan seksyen ini dan apakah kesannya terhadap syarikat komersial di bawah tertaluk pada undang-undang Akta SPRM. Silakan Tuan Puan. Baik sebentar. Saya akan terus pergi ke slide yang berkenaan. Baik. Bila kita sebut tentang peruntukan ataupun Seksyen 17A ini, izinkan saya membuat sedikit ataupun menerangkan secara ringkas tentang sebenarnya 17A ini apa, tuan-tuan dan puan-puan. 17A ini pertamanya tuan-tuan kena faham, ini adalah satu kesalahan yang dimasukkan ke dalam akta yang sedia ada, iaitu Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tahun 2009. Maksudnya undang-undang ini undang-undang yang sedia ada tetapi peruntukan yang baru. 17A ini apa, tuan-tuan? Ini adalah satu peruntukan undang-undang yang mana kesalahan rasuah itu diletakkan ke atas sesebuah organisasi komersil. Jadi mungkin tuan-tuan akan tanya saya, tuan-tuan bertanya-tanya, apa itu organisasi komersil? Jangan risau, saya akan pergi selepas ini. Tuan-tuan sabar. 17A ini sebenarnya telah diluluskan oleh Parlimen dalam tahun 2018 dan dikuasakan pada tahun lalu bermula 1 Jun 2020 kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan, memberikan kepada, bagi masa untuk mana-mana pihak yang bakal terkesan dengan peruntukan ini supaya memahami 17A ini apa sebenarnya. Apakah persediaan sebenarnya perlu dilakukan supaya mana-mana yang bakal terkesan itu, sama ada syarikat mana-mana syarikat ataupun orang perseorangan yang boleh dikenakan apa jua tindakan kesan pelanggaran kepada Seksyen 17A ini. Jadi di sini kita bagi masa selama 2 tahun. Saya tak tahu sama ada tuan-tuan tak nak ataupun tidak. Saya harap ada di tangan anda sudah tahu bahawa peruntukan ini telah pun dikuasakan pada tahun lalu 1 Jun 2020. Dan kenapa kita perlu ada peruntukan ini? Secara ringkasnya, pertamanya kita hendak
supaya di Malaysia ini aktiviti perniagaan itu dijalankan secara jujur dan bebas daripada rasuah, dan bukan sahaja perniagaan itu jujur, bebas daripada rasuah mengikut undang-undang, tetapi pada masa yang sama organisasi komersial itu melaksanakan langkah pencegahan rasuah di dalam organisasi. Dan secara tidak langsung apabila kawalan dalaman sudah cantik, maksudnya semua ada, maka secara tidak langsung syarikat ataupun organisasi berkenaan akan mempromosikan tabik urus yang baik. Kerana apa? Bila urus tabik urus itu baik, insya-Allah kelestarian syarikat ataupun organisasi itu akan dikekalkan. Jadi sebenarnya liability corporate ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan tengok liability corporate ini sebenarnya dia adalah lebih kepada satu kesalahan yang diletakkan ke atas sesebuah organisasi komersil kerana apa? Membenarkan pegawai atau kaki tangan mereka melakukan rasuah untuk memperoleh sesuatu projek atau mendapat faedah. Senang cerita tuan-tuan dan puan-puan, orang kata sekarang ni zaman COVID-19 kan, perniagaan ataupun persaingan itu sangat-sangatlah sengit, maka di kalangan mereka, di kalangan syarikat ataupun peniaga usahawan mungkin berebut-rebut untuk kerajaan mengeluarkan senarai projek-projek yang akan dilaksanakan. Jadi mereka mewawarkan supaya mana-mana kontraktor, mana-mana pembekal yang berminat untuk terlibat di dalam projek berkenaan, pembekalan berkenaan, maka boleh submit kata permohonan masing-masing. Sekarang pakai e-perolehan tuan-tuan dan puan-puan, tapi itulah manusia, dia dah tahu dah, walaupun menggunakan e-perolehan, dia cuba kenal-kenal orang dalam supaya orang-orang dalam itu mungkin boleh membantu mereka untuk mendapat sedikit faedah, supaya mana dah tahu kenal orang dalam, dia boleh tolong tenant-tenantkan, atau kata tolong-tolong recommend, ambillah company ni bagus. Jadi itu kalaulah contohnya tuan-tuan bawa orang berkenaan ataupun meraihkan dia, entertain dia, itu tuan-tuan kena hati-hati kerana apa? Cara tuan-tuan memberikan kerakyat itu mungkin telah jatuh kepada memberikan suapan orang kata kerakyat ataupun orang kata bawa pergi makan-makan ke apa semua, itu kena hati-hati sebab ada orang kata senang cerita ada target lah kan. Bawa makan tu bukan saja-saja bawa makan jadi kena hati-hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila orang kata apa 17A ini syarikat itu yang boleh dikenakan tindakan kerana gagal mengadakan prosedur mencegah pegawai atau kaki tangan mereka daripada memberikan rasuah untuk mendapatkan projek ataupun apa-apa jua faedah. Itu bahasa mudah. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan nak tengok 17A ini secara keseluruhan, yang pertamanya tuan-tuan kena faham kesalahan itu akan berlaku apabila seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersil berkenaan. Siapa dia orang yang bersekutu dengan organisasi komersil, saya akan explain nanti. Apa yang mereka buat, apa yang mereka buat, kesalahan dia tuan-tuan dan puan hanyalah melibatkan, memberikan, setuju untuk memberikan, menjanjikan atau menawarkan rasuah. Dan tujuan pemberian, tujuan penawaran suapan secara rasuah ini hanyalah semata-mata atas dua sebab. Memperoleh ataupun mengekalkan perniagaan atau memperoleh ataupun mengekalkan faedah. Jadi kalau tuan-tuan tengok yang itu agak orang kata straightforward, memperoleh ataupun mengekalkan perniagaan. Tetapi kalau tuan-tuan tengok B tuan-tuan, memperoleh atau mengekalkan faedah. Faedah itu tuan-tuan taksirannya sangat luas. Jadi kerana taksirannya luas inilah maka kenalah hati-hati dalam memberikan apa-apa suapan kepada mana-mana orang. Contoh nak bawa pergi makan, nak bagi kerakyat, hati-hati tuan-tuan dan puan, tanya diri sendiri, tanya diri tuan-tuan, kenapa adakah ada keperluan untuk memberikan suapan itu kepada orang tersebut. Macam saya ada soalan tadi, dia kata dia ada menyediakan dana ataupun peruntukan entertainment, bawa klien makan-makan. Bagi saya mudah tuan-tuan. Kalau pergi makan-makan, sekadar makan-makan, bagi saya makan-makan itu hanyalah
tengok juga macam mana makan itu. Kalau makan tempat yang mahal, hanya individu tertentu yang dibawa, dan perbincangan masa makan tertumpu kepada bisnes lah ataupun cara macam mana nak dapat projek, maka itu bukanlah makan-makan tuan-tuan. Itu maksudnya makan-makan sama ada yang bagi makan itu akan dimakan atau yang beri makan itu akan dimakan. Tuan-tuan faham sendirilah. Maksudnya makan tu bukanlah makan-makan macam mana yang kita biasa makan. Kan? Dia tentang makan-makan dia saya kupas. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, antara organisasi komersil yang boleh dikenakan tindakan adalah ada 4 ikut akta. Ada 4 lebih kurang. Tetapi untuk mudah, kalaulah di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ini merupakan mereka di kalangan syarikat ataupun perkongsi, perniagaan yang berasaskan perkongsian, maka tuan-tuan dan puan-puan 17A akan terpakai ke atas organisasi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi organisasi komersilnya ada 4. Pertamanya, sekiranya organisasi itu merupakan sebuah syarikat yang ditubuhkan mengikut Akta Syarikat kita di Malaysia, perniagaan yang didaftarkan di bawah Akta Perkongsian 1961 ataupun perniagaan yang didaftarkan di bawah Akta Perkongsian Liability Ittihad 2012 ataupun mana-mana syarikat ataupun perniagaan perkongsian yang ditubuhkan di mana jua asalkan menjalankan perniagaan mereka di Malaysia. Itu adalah orang kata serba sedikitlah tentang apa yang dikatakan sebagai Section 17A ini tuan-tuan dan puan-puan. Recap balik 17A ni apa tuan-tuan kena ingat. Yang pertamanya ianya berlaku sekiranya ianya dilakukan oleh mereka yang bersekutu. Siapa yang bersekutu ini tuan-tuan? Ni saya nak cerita. Bersekutu inilah orang dia tuan-tuan dan puan-puan. Bersekutu itu boleh jadi seorang pengarah syarikat, rakan kongsi ataupun pekerja ataupun mana-mana individu yang melaksanakan tugas ataupun servis perkhidmatan bagi pihak organisasi komersil berkenaan. Jadi kat sini tuan-tuan kenalah hati-hati. Contoh kalau syarikat tuan-tuan dan puan melantik seorang juru perunding. Contoh tuan-tuan pun melantik seseorang untuk tujuan tertentu bagi menguruskan perkara-perkara bagi urusan syarikat tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan kena pesan kat mereka hati-hati supaya mereka ini tidak sesekali memberikan apa-apa jualan secara rasuah yang mana ini boleh menyebabkan mendatangkan dalam kategori yang saya katakan tadi, pemberian itu boleh menjadi maksud untuk mengekalkan ataupun mendapatkan perniagaan ataupun untuk mendapatkan dan mengekalkan faedah. Kalau jatuhlah dalam kategori itu tuan-tuan dan puan, ialah saya tak kata apa, kalaulah sampai ke tahap ke mahkamah, dituduh di mahkamah tuan-tuan dan puan, kesalahan dia tuan-tuan, orang kata tuan-tuan tengoklah sendiri, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul tuan-tuan. Benda tidak kurang 10 kali ganda nilai suapan atau 1 juta yang mana lebih tinggi tuan-tuan. Kalau katakan nilai suapan itu 300,000, maka tuan-tuan kira sendirilah berapa kali, mana satu yang lebih tinggi. Maksudnya kalau 300,000 kali 10 dengan 1 juta, mana lebih tinggi? Kira sendirilah tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun boleh dikenakan pemenjaraan tidak lebih tempoh 20 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Saya rasa itu dululah tentang 17A ini. Pertamanya, ianya dilakukan oleh orang yang bersekutu. Orang bersekutu ni buat apa tuan-tuan dan puan? Dia tawar, dia bagi rasuah. Dan bagi rasuah ini atas sebab apa? Supaya syarikat itu mendapat perniagaan, mengekalkan perniagaan ataupun mendapat faedah bagi tujuan syarikat itu di dalam menjalankan perniagaan. Itu serba sedikit tuan-tuan. Okey, terima kasih. Saya harap semua penonton jelas dengan penerangan Tuan Rahman tadi. Rahman, ada satu soalan daripada kita punya pendengar FB, daripada Jas Suhaiza. Soalan dia, hadiah sangat berbentuk subjektif. Bagaimana ingin mengetahui sama ada si pemberi berniat memberi rasuah atau hanya ingin mengekalkan good rapport dengan klien? Terima kasih. So, dia bertanyakan nak perbezaan tu. Good rapport ataupun ada niat. Niat yang tadilah.
yang kita bincang awal tadi, niat yang terselindung. Mungkin ada jawapan daripada Tuan Luqman? Bagi saya macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dalam 17A ini ia melibatkan apa-apa jua penawaran ataupun pemberian suapan. Dan hadiah termasuk dalam tarifan suapan. Sekiranya hadiah itu diberikan, orang kata memanglah contohnya diberikan orang kata betul-betul orang kata ini adalah sebuah hadiah, maka ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kat sinilah syarikat itu hendaklah membuat satu polisi tentang hadiah. Kat mana nak bagi, pada siapa boleh bagi, dalam keadaan mana boleh bagi, dalam keadaan mana pula tak boleh bagi. Dan untuk membentuk polisi hadiah ini, ia lebih bersifat subjektif tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kalau saya nak bagi satu jawapan yang spesifik, mungkin tidak kena pada situasi yang orang kata berkaitan dengan situasi yang lain. Jadi soal adalah pertamanya kalau tuan-tuan rasa hadiah itu diberikan mengikut apa yang saya katakan tadi, ada elemen secara rasuah, ada masalah. Bagilah hadiah pada orang mana-mana orang yang tuan-tuan nak bagi. Tetapi saya bagi contoh, saya bagi kiasan mudah lah, kiasan yang mudah supaya tuan-tuan dapat apa yang saya sampaikan ini. Pernah dulu kita lah orang kata ini saja nak sembang lah sama pun berbicara kan. Pernah lah rakan saya beritahu masa dulu menjelang perayaan lah, saya tak katalah raya Cina ke raya puasa ke Deepavali ke, berkata masa perayaan lah. Ketika setiap kali perayaan tuan-tuan dan puan-puan, maka ketika itulah, dan sekarang ketika itulah 10 tahun ke dahulu, 15 tahun ke dahulu, nak dekat dia setiap kali perayaan tuan-tuan dan puan-puan, maka akan wujudlah penghantar hamper, penghantar lima Mandarin, penghantar kuih-kuih raya, macam-macam lah. Nah, dulu dia tak ada food panda tuan, tak ada lagi masa tu kan. Dan setiap kali ianya dihantar ke jabatan-jabatan kerajaan tertentu sahaja. Nah, maksud saya, ada yang terima, ada yang tak terima. Dan majoriti dapat. Hanya satu jabatan dekat Wisma Persekutuan saja yang tak dapat. Rasa tuan-tuan boleh tekalah jabatan apa yang tak dapat hadiah berkenaan. Ataupun kuih raya, ataupun lima Mandarin. Itu adalah pejabat DPR ataupun SPRM. Itu saja yang tak dapat. Cik Rahman, Tuan Rahman, tersalah alamat tu. Grab apa? Grab kau salah hantar. Jadi sebenarnya tuan, kat situ dia berbalik soalan tadi. Kalau hadiah itu, kalau contoh polisi hadiah itu, mana-mana orang memang deserve untuk dapat hadiah berkenaan. Contohnya atas sebab dia melakukan sesuatu perbuatan, dan perbuatan itu orang itu patut menerima hadiah berkenaan, dan situasi itu sama juga terpakai dalam situasi yang lain, sama macam saya bagi contoh tadi, diskaun. Kenapa diskaun dalam saya bagi contoh tadi tidak menjadi kesalahan? Sebab kalau kita beli hadiah atau kita beli barangan, kita tarik 4-4, tak kisahlah siapa saja, diskaun pun tetap kadar dia itulah. Kalau 40%, Tuan Zahidan beli, saya beli, tuan-tuan perempuan beli, tetap 40%. Tak kisah latar belakang sesiapa pun. Jadi kat situ menunjukkan bahawa diskaun yang kita dapat daripada membangun aplikasi berkenaan bukanlah secara rasuah. Sebab apa? Saya beli ke, Tuan Zahidan beli ke, sama saja. Semua dapat kadar yang sama. Sama macam hadiah tadi, kalau tuan-tuan nak bagi hadiah, pastikan tuan-tuan kena tahu sebab apa nak bagi, jenis hadiah apa nak bagi. Jadi kalau tuan-tuan dapat menjustifikasikan tindakan itu mengikut undang-undang yang sedia ada, maka tidak menjadi satu kerisauan. Tapi kalau tuan-tuan bagilah, contoh tuan-tuan ni adalah daripada syarikat, dalam proses untuk mendapat kelulusan ubah suai bangunan contoh. Jadi tuan-tuan pergilah ke jumpa pegawai itu kata, alamak tuan, yang ni lebih kurang 14 hari, ambil masa ni proses. Tuan kata, tuan kita ni dah lama stop projek ni, saya tengah nak renovate tak siap-siap ni. Kalau boleh nak cepat juga siap ni. Boleh tolong tak nak siap macam mana? Tengoklah macam mana. Tuan, kalau tuan tolong saya bagilah tuan. Saya tengok telefon tuan tu macam dah buruk sikit. Saya bagi tuan yang baru sikit kalau tuan tolong saya. Oh, ya ke? Tengoklah saya boleh buat macam mana. Saya cuba tolong tengok. Lepas tu disebabkan kita kata macam tu, dia kata, Puan, cik, saya dah dapat tolong dah. Bangunan cik tu ambil masa 14 hari. Esok dah lulus. Tapi cik ingat janji cik Cik kata nak bagi saya hadiah tadi.
Kat situ tuan-tuan, hati-hati dalam memberikan hadiah dalam situasi yang berkenaan. Sebab apa? Hadiah yang tuan-tuan bagi itu, orang kat jabatan tu semua tak dapat hadiah tu. Orang tu je dapat hadiah berkenaan. Kalau saya pun mau kalau macam tu. Kan? Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, lihat pada keadaan dan situasi, tanya pada diri. Jadi tuan-tuan pun tahu, hati itu sebenarnya rela tak rela nak bagi hadiah tu. Hadiah ni tuan-tuan perlukan, yang penting kalau kita betul ikhlas, memang kita tahu hadiah tu memang daripada kita yang rasa penuh keikhlasan. Tapi kalau kita bagi hadiah itu, kita sendiri saja yang tahu hadiah itu bukanlah orang kata bersulam keikhlasan, tapi bersulam 1001 muslihat di belakangnya, tuan-tuan. Okay, terima kasih. Saya harap yang bertanya tu mendapat penjelasan, pencerahan yang sebaiknya lah daripada Tuan Luqman. Tuan Luqman, kita ada satu soalan melalui kita ni macam forum perdana juga. Lebih kurang. Lebih kurang lah. Tak apa. Ada soalan melalui yang pendengar kita hantar melalui video. Okey, alright. Syarikat Seri Darmada Dr. Muslimin Berhad. Saya nak bertanya tentang entertainment allowance. Entertainment allowance yang mana diperuntukkan untuk membayar perbelanjaan pelanggan syarikat, klien kita. Contohnya perbelanjaan untuk makan minum, hotel, sewaktu kita buat meeting di luar dan sebagainya. Jadi adakah dibolehkan kita untuk memberikan duit ini dalam peruntukan entertainment allowance ni kepada pelanggan-pelanggan syarikat, ataupun adakah benda ni dikonsider sebagai satu bentuk rasuah juga? Jadi saya minta pencerahan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tuan. Soalan. Saya rasa jawapan dia lebih kurang sama lah tadi kan. Kita gunakan apa yang saya katakan konsep tadi lah kan. Macam berbalik pada kita, macam saya katakan contoh diskaun tadi. Tadi dia bagi entertainment allowance kepada klien mereka. Jadi kalau saya katakan tadi kan, konsep suapan secara rasuah tu memang kena faham betul, kerana anda sendiri yang tahu apa yang anda berikan itu selama ada disertai dengan niat secara rasuah ataupun tidak. Dan jadi kalaulah sebagai contoh, kalau katalah semua klien mendapat keraian yang sama, semua klien, maksudnya duduk hotel yang sama, kadar bayaran yang sama, diberi makan yang sama, jadi tidak akan ada timbul orang kata contohnya klien ni, sebab orang kata contoh klien ni potensi dia memang akan pilih kita contoh, jadi kita bawa dia tempat yang cantik sikit, mahal sikit, bagi dia main golf sebab tidak dia pilih kita juga. Tetapi kalau menjadi satu dasar syarikat yang mana pukul rata, siapa-siapa saja, sebab apa? Yalah, kita kesi lah kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau tanya saya secara peribadi, saya cakap dari segi undang-undang tapi pandangan peribadi saya, kalau ada entertainment sedemikian, kalau boleh kita orang kata cuba norma baru lah. Cuba norma baru sebab apa? Itu akan membuka ruang dan peluang sebenarnya. Sebab apa tuan-tuan, kadang-kadang kita ni orang kata, orang Malaysia ni biasalah tuan-tuan, berbudi bahasa tu memang budaya kita, memberi apa, orang memberi kita apa, orang memberi kita merasa kan. Kadang-kadang kita baik, tuan tak tahu siapa tuan, kita sediakan hotel sebab nak mudahkan orang tersebut. Tetapi kadang-kalanya ia boleh membina ataupun ia boleh memupuk rasa tamak tu tuan. Sebab ada keadaan, mula-mula kita jadi datang syarikat kita tanggung semua. Tapi dia akan tanya, alah hari tu tak cantik lah tempat tu, hotel lebih sikit. Tidak, macam mana ni kan, saya tak pilih lah event company. Dia akan sampai, dia boleh jadi sampai ke tahap itu. Kenapa tuan-tuan? Itu adalah fitrah manusia. Fitrah manusia. Jadi nasihat saya, kalau boleh diubah, boleh ubah, alhamdulillah. Tapi kalau ambil masa, dan kalau nak buat juga, cuba apa yang saya katakan tadi, pukul rata saja. Maksudnya bentuk satu polisi yang khusus, siapa saja bakal klien, bakal pelanggan, maksudnya kalaulah ada ambil dekat airport, itulah ambil airport kereta syarikat diambil, lepas tu bawa di hotel tu memang ada syarikat, memang ada kontrak, maksudnya itulah hotel yang akan ditawarkan bagi semua klien bagi syarikat tadi. Maksudnya kalaulah mahkamah tanya,
adakah itu rasuah? Tidak, sebab boleh dijawab kerana apa? Statement kita sama saja, siapa-siapa saja ada keistimewaan, dan itulah kita ni orang kata, itulah yang tadi tuan-tuan membezakan satu garis halus tuan-tuan di antara entertainment dan juga rasuah. Maka hati-hati di dalam memberi entertainment ini. Sebab apa? Tergelincir sikit jadi rasuah tuan-tuan. Kalau kata orang kata payah nak ubah tu, hati-hatilah saya katakan tadi. Hati-hati. Okey. Kita ambil lagi soalan Tuan Lokman. Dari segi saya rasa soalan Nur Azwani ni pun sama, mengenai pemanjaan makan minum dan bakar pelanggan. Soalan saya melalui video tadi. Ainul Rahayu, sejauh manakah kita ingin menilai pemberian itu tidak dikira rasuah? So maybe Tuan Lokman nak jawab soalan ni? Maksud sejauh mana? Apa yang kita sejauh mana nak menilai pemberian itu tidak dikira rasuah? Maksudnya kalau nilai itu lah bukan bagi saya lah. Kalau ikut undang-undang, nilai itu bukanlah satu perkara yang menjadi ukuran. Kita tak kisah nilai itu berapa. Yang penting kadang-kadang kalau tuan-tuan lihat kalau diimbas dari sejarah kesan rasuah ini, pernah ada kes rasuah yang bernilai 50 sen pun dia tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya, tapi bukan 50 sen zaman sekarang lah tuan. Itu zaman dulu-dulu yang mana 50 sen tu macam-macam boleh beli. Tapi nak tunjukkan bahawa nilai itu bukanlah satu ukuran. Dan seperti mana saya katakan tadi, sama saja sebab 17A ini tuan-tuan kena betul faham. Pertamanya, secara rasuah tu apa, suapan tu apa. Saya rasa suapan semua faham. Secara rasuah tu, tuan-tuan sendiri yang tahu tuan-tuan bagi itu betul ke tuan-tuan nak bagi itu. Semua orang tahu. Macam contohlah, saya nak bagi hadiah kepada isteri saya, anniversary. Saya belikan dia gelang emas. Kita yang tahu bahawa gelang emas itu betul-betul ikhlas daripada, betullah saya suami ikhlas menghargai kasih sayang isteri saya. Kita yang tahu. Tapi kalau katalah tuan-tuan memberikan sesuatu itu mengharapkan balasan, maka sebabnya kesiasat lah. Ada tak keterangan sokongan. Maksudnya ketika tuan-tuan bagi klien satu set golf, contoh. Kita boleh kesiasat tengok set golf itu diberikan ketika syarikat mengadakan rundingan supaya klien itu memilih syarikat kita menjadi pembekal mereka. Jadi kat situ tuan-tuan dan puan-puan, dari segi keadaan bagaimana hadiah itu diberikan menimbulkan 1001 tanda tanya. Kenapa diberikan ketika rundingan syarikat itu masih berjalan? Jadi kita sendiri yang tahu tuan. Itu semua tuan-tuan kena tanya diri sendiri, kenapa ianya perlu diberikan pada ketika itu? Kenapa ianya tidak diberikan bila-bila masa? Tetapi kalaulah menjadi satu amalan syarikat, okey, setiap kali mana-mana customer yang deal dengan kita, memang kita bagi set golf. Itu lain cerita lah. Memang kita, siapa-siapa yang atas sembangan kita, memang kita bagi dia set golf. Semua orang nak deal dengan syarikat tu tuan, semua dapat set golf. Jadi tak jadilah kira. Jadi apa tuan nak tengok? Nak sebut apa? Kenapa kita tak buat mana-mana klien yang datang dengan kita bagi dia set golf. Walaupun dia tak jadi deal dengan kita. Sebab kita takkan bagi. Kerana apa? Kita akan bagi set golf kerana bila dia jadi klien kita. Betul tak tuan? Maksudnya, kita takkan bagi barang yang berharga itu kalau kita tak ada niat mengharapkan dia pilih kita sebagai pembekal ataupun klien memilih kita sebagai pembekal pada syarikat berkenaan. Contoh yang tanya tadi, mengharapkan kontrak daripada company A. Jadi di dalam mengharap dapat kontrak company A, dia bawa wakil syarikat ni pergi makan restoran yang kata tahap kayangan dah tuan. Nak makan orang kata daging lembu ada sampai RM3,000 sekilo. Kalau kita tuan-tuan RM3,000 sekilo tu dah dapat seekor lembu dah. Jadi keadaan-keadaan itulah yang akan mahkamah lihat sama ada makan itu berunsur rasuah, bersertai dengan niat serasuah ataupun tidak. Kalau setakat pergi makan, habis meeting lah contoh kan, masa meeting dengan klien, tidak memandangkan you datang ke company I ni, kita pergi makan kat mana? Kita makan lah dekat tu, nasi kandar apa semua, nasi kandar setakat RM7-8, lepas tu sembang pasal lah membawang lah, tak ada kaitan dengan apa-apa perbincangan tentang kontrak, maka itu tidaklah menjadi satu masalah. Tapi kalaulah lepas makan, lepas meeting tu tuan-tuan, pergi restoran mahal, tadi kita meeting tu macam mana, saya punya ni agak-agak ada chance tak? Ni saya, makan apa? Ambil lah daging yang mahal sikit kan. Kat situ,
beza tuan-tuan. Dan dari tindakan itulah sebenarnya dapat diketahui ada tak sebenarnya ianya ada dikatakan unsur rasuah ataupun sebaliknya. Okey, betul. Ada satu lagi soalan ni. Daripada Risk Combat, berapa peratusan penangkapan di bawah SPRM? Ni tanya statistik tu. Kalau tuan boleh ni. Okey. Menurut statistik semakin berkurang atau bertambah? Macam ni saya tak ada lah statistik saya di tangan saya, tetapi untuk nak promote jugalah kan, SPRM ni kita dalam masa sawan kita, untuk boleh semak dalam masa sawan kita statistik ini. Memang ada. Kalau saya boleh share, statistik ini menunjukkan tangkapan yang ramai ni siapa? Umur 40 tahun ke bawah. Itu yang kita nak stress. Umur 40 tahun ke bawah, ramai kena tangkap ni SPRM. Jadi yang mana-mana umur bawah 40 tahun tu anda di dalam radar lah. golongan berisiko ni. Golongan berisiko macam kalau COVID-19 umur 60 tahun ke atas. Kalau virus SPRM ni dia sasaran dia 40 tahun ke bawah. 40 tahun. Okey. Majoriti yang saya tahu lah. Faktor lah kehidupan ataupun gaya hidup sekarang lah. Betul. Okey. Ini soalan daripada berkenaan entiti tadi, Tuan Lukman. Yep. Entiti tadi disebut komersial. Okay. Bagaimanakah contohnya badan berkanun macam SME Corp, yayasan, NGO, persatuan, adakah boleh di-charge di bawah 17A? Okey, baik secara spesifik tuan mengikut 17A hanya dua jenis entiti yang saya katakan tadi tuan. Yang pertama, apa-apa jua syarikat, kisahlah sama ada dibadankan mengikut Akta Syarikat 2016 ataupun mana jua syarikat yang dipertubuhkan ataupun diperbadankan di mana jua asalkan syarikat itu menjalankan perniagaan mereka di Malaysia. Yang keduanya, apa-apa juga perniagaan yang bukan bersifatlah dan ditubuhkan atau kata perniagaan yang berasaskan perkongsian, partnership based business, kongsi, ada rakan-rakan kongsi, itu saja. Selain daripada itu, undang-undang tidak lagi, belum lagi lah masukkan mereka dalam senarai tuan. Tak masuk senarai lagi, jangan risau. Akan datang tak tahu, tapi masa ni dua saja, syarikat ataupun perkongsian. Masa ni dua saja, dua jenis saja. Okey. Satu soalan lagi daripada ni berkenaan SME Corp lah. Macam tuntutan palsu. Contoh tuntutan palsu, macam di SME Corp kita ada grant. Di mana grant ni kita tawarkan kepada PKS, perusahaan kecil dan luar sederhana lah. Cuma setengah-setengah syarikat tu dia bila dapat kelulusan dia nak buat tuntutan beli mesin contohnya, tetapi dia mengemukakan tuntutan palsu di mana mesin tu tak ada pun. Dia berpakat dengan pihak pembekal ke, menyediakan resi dan invoice hantar kepada kita. Adakah boleh dikenakan di bawah 17A ataupun di bawah akta lain? Okey. Cantik soalan tadi Okey. Kalaulah dalam senario yang tuan nyatakan tadi okey. Sebelum tu sebab hari ini kita hanya fokus kepada Seksyen 17A jadi kita tidak sentuh 4 kesalahan utama yang ada dalam Akta SPRM. Itu kesalahan yang macam tuan cakap tadi, salah satunya merupakan kesalahan melakukan tuntutan palsu. Ya, betul tuan cakap tadi, itu adalah salah satu bentuk kesalahan tuntutan palsu mengikut apa orang kata peruntukan undang-undang yang di bawah Akta SPRM. Tetapi untuk makluman semua tuan-tuan dan puan-puan, jikalau kesalahan itu dilakukan oleh syarikat, atau contohnya sepatutnya di contohlah contoh mudah, SME Corp the order 100 buah komputer riba daripada company A. Sepatutnya company A bayar ataupun bekalkan SME Corp 100 biji komputer riba. Tetapi akibat ada pakatan di antara company A itu, company A siapa pembekal, company A ni dia kenal orang SME Corp yang kat orang SME Corp dalam seorang ni, dia kata nak kena supply 100 ni aja ni siapa? Seorang dalam SME Corp kata, alah you supply lah 70 cukup lah. Sebab saya lah orang yang akan buat pengesahan penerimaan laptop ni cukup tak cukup. Jadi company itu supply 70.
sepatutnya supply 100. Tapi hantar tuntutan kata supply 100. Jadi sebab pegawai SMCOP tu bersekongkol sekali, dia sign. Supply 70, tetapi bekal hanya patut pada 100, supply 100 tapi hanya bekal 70. Dalam keadaan itu, kesalahan itu tidaklah orang kata boleh dipanjangkan kepada entiti perniagaan ataupun syarikat berkenaan. Maksudnya siapa yang melakukan kesalahan itulah yang akan dipertanggungjawabkan mengikut Seksyen 18 lah untuk spesifik kesalahan tuntutan palsu ni Seksyen 18. Maka kesalahan itu tidak ditanggung oleh organisasi ataupun syarikat berkenaan. Dan untuk pencerahan, sekali lagi saya tekankan, kesalahan 17A ini hanyalah mengenai perbuatan penawaran ataupun pemberian rasuah sahaja. Kalaulah orang itu di dalam sebuah syarikat itu, orang meminta menerima rasuah, maka jikalau sebagai siasat, individu saja yang kena. Kesalahan itu tidak boleh dipanjangkan kepada syarikat berkenaan. Kerana orang kena faham, syarikat dengan individu itu adalah entiti yang berbeza. Syarikat itu orang kata satu entiti yang dibentuk oleh undang-undang yang mana boleh diambil tindakan disaman, menyaman dan sebagainya. Dah tu jelas tak? Ya. So, ialah mana tuntutan palsu ni di bawah seksyen lain lah. Di mana syarikat okey, kita ada 10 minit lagi tuan. Dari segi dari segi saya dah baca last week ATA ni pun telah dah ada syarikat yang didakwa. Betul. Satu syarikat didakwa di bawah ATA ini di mana dia kalau secara bahasa laymannya kita maknanya syarikat dengan pengetahuan pengarah-pengarah ataupun pemegang saham bersubahat. Secara bahasa layman bersubahat dengan pekerja untuk menawarkan suapan ataupun rasuah kepada pihak yang berkepentingan. So itu yang perlu dibuktikan oleh pihak SPRM, betul kan? Okay. Kalau bahasa laymannya lah bersubahat dia dengan pengetahuan dia. Okey. Kalau tuan merujuk pada kes yang minggu lalu, kes yang minggu lalu itu merujuk kepada sebuah syarikat, sebuah syarikat yang dituduh, orang kata ni kes yang pertama, kerana syarikat itu telah memberikan sejumlah wang supaya bagi tujuan mendapatkan perniagaan lah. Dan syarikat itu dituduh atas nama syarikat berkenaan. Kesalahan 17A itu di atas syarikat berkenaan, tetapi syarikat itu orang kata syarikat itu adalah sebuah entiti undang-undang. Tetapi dia itu orang kata siapa yang merencanakan dia, siapa yang bertindak bagi pihak pada dia. Maka sebab itulah dalam kes itu syarikat dituduh tetapi ianya diwakili oleh salah seorang ahli lembaga pengarah yang ketika ini menjadi ahli lembaga pengarah yang berkhidmat di dalam syarikat berkenaan. Jadi orang kata syarikat ini kita tuduh syarikat atas nama syarikat itu. Syarikat itu adalah sebuah entiti yang tersendiri. Tetapi sebab dia bukan orang, dia tak ada akal dan fikiran, maka perlunya wakil syarikat itu hadir untuk hadir bagi pihak syarikat berkenaan. Jadi dalam kes itu, syarikat itu dituduh gagal mengadakan tata cara yang mencukupi dan akibat itu syarikat itu menyebabkan individu telah memberikan rasuah bagi tujuan mendapatkan perniagaan bagi syarikat berkenaan. Tapi kalau itulah, kalau masing-masing nak tengok boleh tengok ini dilaporkan secara meluas di semua dada-dada akhbar media masa ketika itu. Okay. Kita nak bersama panjang lagi Tuan Luqman, cuma masa mencemburuk kita. Kita ada tak sedar 5 minit lagi. 5 minit lagi. Tak sedar. Banyak benda boleh bertanya sebenarnya sebab perkara baru kan. Orang eager to know apa konten yang di bawah atas 17A ni. Cuma hai nasihat daripada tuan peranan dan aktiviti yang boleh dijalankan oleh pihak syarikat bagi mementeras rasuah di peringkat pekerja khususnya dan di dalam syarikat amnya. Okay. Mungkin boleh bagi tips sikitlah kepada pendengar-pendengar kita pada hari ini, especially yang ada syarikat lah. Kalau saya boleh share tuan ini semata slide akhir saya lah. Ni. Okay. Slide saya ni. Okey, dah tengok. Okey, saya akan pergi kepada orang kata okey.
untuk mengelakkan liability corporate ini, ada satu cara sahaja tuan-tuan dan puan. Yang pertamanya, syarikat itu hendaklah membuktikan bahawa mereka telah ada tata cara yang mencukupi. Jadi orang dah tanya saya, apa yang dikatakan mencukupi itu? Maka pihak atau kerajaan telah mengeluarkan satu garis panduan yang menyatakan yang mana mengikut garis panduan ini, inilah yang sepatutnya mana-mana organisasi komersil ikut. Maksudnya garis panduan ini dikeluarkan supaya menjadi satu panduan kepada mana-mana organisasi komersil yang terkesan di bawah Seksyen 17A, tengok garis panduan ini, cuba laksanakan. Dan apa yang terkandung di dalam garis panduan ini adalah berkenaan dengan prinsip trust, TRUST. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, dokumen tu garis panduan itu tuan-tuan boleh sahaja cari di dalam internet. Tak payah nak beli tuan-tuan dan puan-puan. Dia dapat secara percuma. Kalau siapa-siapa yang rasa susah nak dapat tu, boleh kata cuba kontak saya melalui SNE Corp. Saya boleh WhatsApp bagi free, tak ada masalah. Tak ada isu hak cipta pun. Dan tuan-tuan layak dapat salinan ini untuk membantu tuan-tuan menyediakan tata cara mencukupi. Dalam prinsip of trust ini, ia menekankan yang pertamanya, apa-apa jua di dalam sebuah organisasi itu, duduk dekat atas itulah yang akan memainkan peranan. Maksudnya ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan tertinggi, management team, itu yang paling penting, dan mereka lah yang sepatutnya diharapkan mencorakkan apa yang sepatutnya ada di dalam sesebuah syarikat itu. Maksudnya mereka kena buat apa? Pertamanya, kenalah buat orang kata apakah polisi anti rasuah syarikat itu. Maksudnya kalau nak kata sebuah syarikat itu kini kami tiada toleransi terhadap rasuah. Bagaimana hendak menzahirkan zero tolerance itu? Bagaimana nak menzahirkan tiada toleransi terhadap rasuah? Maka boleh datang pada SPRM bahawa SPRM kita ada bukan kata produk lah, bukan nak promote produk ni tak kena bayar tuan-tuan. Tuan-tuan untuk menzahirkan komitmen itu boleh laksanakan ikrar bebas rasuah. Ikrar bebas rasuah ni bukan nak kata apa tuan, bukanlah kalau kata syarikat tu dah sign ikrar ni, SPRM bagi cop kat dia bebas rasuah. Tak. Itu adalah permulaan ke arah orang kata ada toleransi terhadap rasuah. Maksudnya itu saya kata tadi, undang-undang kata nak tengok niat itu. Jadi niat itu dizahirkan daripada tindakan. Kalau betul top level itu ada komitmen mereka, sudah komit, maka boleh buat ikrar bebas rasuah menunjukkan bahawa kini mereka ke arah perniagaan yang tiada toleransi terhadap rasuah. Pada masa yang sama, bila dah mula orang kata dah start buku baru, maka perlulah tengok polisi-polisi yang sedia ada kat mana di dalam menjalankan perniagaan ini ada ruang dan peluang yang mana boleh berlakunya rasuah. Dan mewujudkan individu ataupun jawatan-jawatan tertentu ataupun memberikan tanggungjawab kepada individu-individu tertentu untuk melaksanakan usaha pencegahan rasuah. Kalau company tuan-tuan kecil ke apa, jangan risau tuan-tuan untuk bagi ceramah-ceramah tentang anti rasuah ni boleh panggil SPRM. Pergi laman web SPRM, pergi kepada e-perkhidmatan, tuan-tuan tag saja permohonan, jangan risau, tiada bayaran dikenakan. Sampai ke tahap itu tuan. Kalau rasa hari ini 17A tak faham, senang saja pergi laman web SPRM, dapat keluar laman web SPRM tu, tengok ada e-perkhidmatan, tekan dekat situ akan keluar permohonan ceramah, panggil kami. InsyaAllah kami akan hadir, ada bayaran dikenakan. Mana nak dapat tuan zaman ni semua orang nak free, kita cuba free kan, tak ada masalah. Dan bila sudah ada top level komitmen, maka kat sinilah orang yang dipertanggungjawabkan, maksudnya pengurusan kena laksanakan penilaian risiko rasuah. Kat mana dalam buat bisnes ni, sebab itulah saya katakan tadi, bawa pergi makan. Perlu tak bawa pergi makan? Apakah risiko kalau kata bawa klien pergi makan, ada tak berlakunya risiko rasuah? Kat sini kena nilai. Itulah salah satu kenapa perlunya risiko penilaian rasuah ini sangat penting. Pada penilaian ini, maka kat sini baru tuan-tuan boleh tahu kat mana nak buat polisi-polisi syarikat tentang anti rasuah. Kat mana nak buat polisi hadiah, polisi kerakyatan, bila masa boleh bagi sumbangan, bila masa nak bagi penajaan. Kat sinilah tuan-tuan akan tahu boleh tak boleh ataupun perlu tak perlu perkara ini diwujudkan, diberikan. Pastikan semuanya dalam bentuk dokumentasi. Kalau manalah tahu ada orang buat report, kita siasat, tuan-tuan ada dokumen ini,
memudahkan proses penyiasatan. Dengan SPRM datang, kalau tuan ingatlah hari tu kakak tu ambil lah disimpan photostat. Susah tuan-tuan dan puan-puan. Bila sudah ada kawalan dalaman, maka tiba masa kena lihat kawalan dalaman itu berkesan atau tidak. Kalau tak berkesan, ubah. Buat balik semula, nilaikan. Dan kalaulah berlaku kesalahan, maksudnya tahu staf buat salah, refer, tunjuklah mereka kepada pihak berkuasa. Dan akhir sekali adalah training dan komunikasi. Bila syarikat sudah ada polisi anti rasuah, wawarkan kepada semua ahli syarikat, wawarkan kepada semua supaya kini kita sudah tiada toleransi rasuah. Dulu kita biasa bagi limau, dah tak mau bagi limau dah, takut bagi limau. Takut-takut bagi limau, bermalamlah dua hari satu malam dalam hotel SPRM. Semua tak mau pergi hotel SPRM ni tuan-tuan. Walaupun 5 bintang saya kata. Dan untuk latihan tuan-tuan, jangan risau. Boleh kontak kami. Kami cuba bantu yang terbaik. Pada masa yang sama, boleh adakan program kesedaran anti rasuah, boleh libatkan SPRM di dalam program anda. Jangan takut. Kami datang, kami tolong. Kami bukan tangkap, tak ada. Kami mai tolong untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja tuan, masa pun dah lebih ni. Baik pada tuan semula. Terima kasih banyak-banyak Tuan Luqman atas penerangan. Saya rasa panjang lebar tadi. Saya harap pendengar-pendengar penonton sekalian, kalau tak faham nanti insya-Allah kita akan buat secara berkala untuk memberi penerangan. Sebab tak sampai setahun lagi pun Akta 17 ini dikuat kuasa. So kita akan terus memberi penerangan kepada terutamanya stakeholder kita, PKS, PKS, perusahaan kecil, syarikat-syarikat di luar sana dan juga pada masyarakat dan orang ramai. Cuma rumusan pada hari ini, kalau boleh saya simpulkan, penceramah menyebut jenis-jenis rasuah. Saya rasa ini dah jelas, dah diterangkan tadi dan semua orang tahu. Yang keduanya dari segi entiti yang syarikat yang boleh didakwa di bawah 17 Seksyen 17A, dan juga yang paling terakhir, syarikat perlu menyediakan tata cara yang mencukupi. Kalau sekarang kita panggil SOP lah kot. SOP untuk COVID kan, SOP ni semua SOP. Boleh kan? Masa budak SOP datang, ada SOP ke tak? Ada. So bila ada, okey, syarikat mana terlepas lah tanggungjawab. So dia pergi kepada individu. Itu yang rasa yang ditekankan di bawah seksyen ini, di mana syarikat dia punya perkataan perlu menyediakan tata cara yang mencukupi bagi mengekang ataupun membuat kawalan ke atas pekerjanya terhadap rasuah. So terima kasih banyak-banyak sekali lagi Tuan Luqman dan juga pada pihak SPRM kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini dalam sesi Saha Usahawan. So kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan kembali, kita setiap minggu program usahawan ni kita akan kembali lagi nanti dengan topik-topik yang di mana kita nak bagi penerangan ataupun pendidikan kepada perusahaan kecil dan sederhana, syarikat PKS di luar sana, untuk sama-sama kita berkongsi ilmu dengan mereka. InsyaAllah kita jumpa lagi. Tunggu soalan minggu depan, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.